Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah tuan-puan dapat bersama-sama. Malam hari ini kita baca dah 200 kali salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah semua, kita teruskan lagi lah kepada sesi tazkirah kita sedikit saja, ringkas sahaja, dalam lebih kurang 10 minit, paling lama pun dalam 15 minit tuan-puan. Kita nak kenal salah satu nama di antara nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan dalam kitab ini. Ada 30 nama Nabi. Sebab apa kita kena kenal nama Nabi? Orang yang nak betul-betul cinta dengan Nabi, dia mesti betul-betul kenal dengan Nabi. Takkan ada kata saya cinta dengan orang tu, tapi siapa dia? Tak tahu. Itu tak betul cintanya tuan-puan. Macam mana boleh cinta tapi tak tahu? Mesti betul-betul kenal. Semakin kenal, orang kata semakin kenal maka akan semakin cinta. Tak akan boleh ada rasa cinta kalau kita tak kenal dengan orang. Tak kenal maka tak cinta kan. Jadi macam itulah, betul lah kata-kata tu. Dengan Nabi SAW pun macam tu. Kita kena kenal Nabi. Jadi nak kenal Nabi, ulama kata ada 6 aspek yang kita mesti kenal betul-betul dengan Nabi SAW. Baru kita betul-betul cinta. Bila dah betul kenal, baru betul cintanya. Maka 6 aspek tu apa? 6 perkara tu apa tuan-puan? Yang pertama, kita kena tahu nama-nama baginda. Macam dalam kitab ni, dekat bahagian belakang tu saya dah tulis dah. Yang pertama, nama-nama baginda kita kena tahu. Yang kedua, nasab keturunan baginda. Dalam kitab ni dua-dua ada disebutkan nama-nama Nabi dan nasab keturunan Nabi SAW. Kemudian kita kena tahu Syama'il. Tak adalah dalam ni. Kalau nak masukkan juga dalam ni, tebal nanti kitabnya kan tuan-puan. Syama'il tak adalah. Kita kena baca kitab lain nanti tentang Syama'il ataupun kepribadian Nabi. Kemudian Fadail, kelebihan dan kehebatan baginda. Kemudian dalail, tanda-tanda kenabian baginda, tentang mukjizat-mukjizat Nabi. Kita kena tahu. Baru kita akan betul-betul cinta dengan Nabi SAW. Dan juga kita kena tahu sirah, yakni perjalanan hidup baginda Nabi SAW. Bila tahu 6 perkara ni, barulah orang tersebut betul-betul kenal dengan Nabi SAW. Dan bila cinta, baru dia betul-betul dengan cinta. Kita masih lagi di tangga yang pertama tuan-puan, iaitu nak mengenali nama-nama baginda Nabi SAW. Dan program Aqsa ni dibuat untuk itulah. Dalam tazkirah ni kita nak bahas tu, walaupun kita bahas sikit demi sedikit. Yang first dulu kita akan bahas tentang nama-nama Nabi. Nanti habis nama-nama Nabi, kita akan bahas tentang nasab keturunan Nabi SAW. Habis tu kita akan bahas tentang Syama'il baginda Nabi SAW. Sampai bila? Kalau boleh sampai habis 6 tu lah. Kalau umur kita tak habis dulu. Kalau umur kita habis dulu, niat dalam hati kita nak habiskan 6 perkara ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Kalau tak panjang pun, mudah-mudahan kita dengan niat tadi kita dapat pahala lah. Dan dapat cinta Nabi dengan sebenar-benar cinta. Dapat kenal Nabi dengan sebenar-benar kenal. Kalaupun tak habis lagi belajar, mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang betul-betul kenal dengan Nabi. Orang-orang yang betul-betul cinta dengan Nabi SAW. Sehingga di akhirat nanti kita layak untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-puan. Baik, ibu-ibu ayah, jadi program Aqsa ni perjalanan dia panjang lagi tuan-puan. Panjang lagi. Kita baru anak tangga yang pertama, iaitu nak mengenali nama-nama baginda Nabi SAW. Memang malam Jumaat, pagi Jumaat, kita nak khaskan untuk Nabi SAW. Sebab Nabi dah pesan dah, kan? Kata Nabi, bila hari Jumaat, perbanyakkan salawat ke atasku. Artinya, seakan-akan Nabi mengatakan hari Jumaat ni bagi untuk aku. Sehingga kan, ulama-ulama pada zaman dahulu, mereka ni hari Jumaat ni buat, tuan-puan, tak buat amalan lain. Melainkan hanya banyak salawat atas Nabi je. Salawat sampai pagi ke petang. Salawat je. Sebab apa? Nak khaskan hari Jumaat untuk Nabi. Kita tak boleh lah buat macam tu. Paling kurang adalah malam Jumaat ni dalam 1 jam lebih sikit. Pagi Jumaat 1 jam lebih sikit. Kita nak amalkan sunnah Nabi, baca Al-Kahfi. Kita nak banyakkan salawat Nabi. Kita nak tahu sedikit tentang diri Nabi SAW. Dah lah.
Kalau boleh lebih tu lagi bagus. Paling kurang ni tuan-puan. Ni baik. Ibu-ibu, ayah-ayah semua, perbahasan kita membaca kitab Salawat al-Asma'ul Saniyah ni. Ingat, kitab Salawat al-Asma'ul Saniyah ni bukan kitab amalan semata-mata. Tapi dalam ni ada pengisian. Itulah tentang nama-nama Nabi. Dan kita akan baca, kita dah sampai baca di malam hari ini. Kita nak baca salah satu nama Nabi. Itulah Al-Mutawakkil. Yang ada pada salawat hari Selasa. Muka surat 67. Yang ada kitab. Bolehlah buka kitab tu insya-Allah. Dan seperti biasa, keterangan ataupun penerangan ini akan dibacakan dulu oleh Al-Fadhil Ustaz Aslam dalam kitab tu, muka surat 67. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Atta' bin Yasar berkata, saya berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin Al-As dan berkata kepadanya, tolong khabarkan kepada saya tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat. Kemudian beliau menjawab, jadi hadis ini ataupun keterangan ini diterangkan oleh Imam Atta' bin Yasar. Atta' bin Yasar ni tabi'in, tuan. Imam Atta' bin Yasar. Beliau berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ni sahabat Nabi tapi sahabat yang muda. Dia ni apa orang kata satu bidang atau sepantaran. Sepantaran ni macam apa sekedudukan lah kiranya dengan Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Ni Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Dua-dua ni memang peminat ilmu. Abdullah bin Amr bin Al-As ni adalah sahabat Nabi tapi dia kecil-kecil lagi. Macam Abdullah bin Abbas. Semua itulah. Kan? Abdullah bin Zubair. Sahabat Nabi. Memang dikira sahabat tapi time Nabi hidup, mereka ni budak-budak lagi. Tapi umur panjang, banyaklah murid dan banyak hadis diriwayatkan daripada mereka ni. Sebab umur panjang banyak boleh meriwayatkan hadis. Abu Bakar lepas Nabi SAW meninggal 2 tahun je. Berapa banyak Abu Bakar boleh mengajar sahabat? Kan? Berapa banyak Abu Bakar boleh mengajar tabi'in? Tak ramai. Sebab tu hadis daripada Abu Bakar tak banyak. Walaupun Abu Bakar yang menyertai perjuangan Nabi daripada awal lagi. Patut ikutkan Abu Bakar lah paling banyak meriwayatkan hadis. Lepas tu kenapa sikit? Sebab Abu Bakar 2 tahun je lepas Nabi wafat, Abu Bakar wafat. Artinya tak lama mengajar tu. Lepas 2 tahun tu pula Abu Bakar bukan mengajar saja. Banyak pemerintahan. Beliau lebih kepada pemerintahan. Mengatur negara kan pada ketika itu. Jadi mengajar ni kurang sikit. Kalau Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Mereka ni ramai murid. Kan? Sehingga, Abu Hurairah kat sini pula. Ramai murid sehingga banyak riwayat hadis daripada mereka ini. Jadi, Abdullah bin Amr bin As ni di antara orang yang minat ilmu. Orang hebat. Yang peminat ilmu di zaman Nabi SAW. Jadi, dia bukan hanya belajar tentang Quran. Dia belajar kitab-kitab lain selain Al-Quran. Dia bukan hanya pandai hadis Nabi, tapi dia baca kitab-kitab lain selain daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi dia baca juga. Itulah di sini daripada kitab Taurat. Jadi Atta' bin Yasar berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As. Ini ulama sahabah, ulama di kalangan sahabat, orang alim hebat. Kan kata Imam Atta' bin Yasar, salah seorang tabi'in ini, bertanya kepada Abdullah bin Umar, minta kepada Abdullah bin Umar, wahai tuan syekh, kita sebut sekarang kan, wahai tuan guru, tolong bagi tahu kepada saya tentang sifat Rasulullah yang ada dalam kitab Taurat. Bukan dalam Quran. Dalam kitab Taurat ditanya. Maka dengan panjang Abdullah bin Amr bin As menjawab. Apa katanya? Ini dia. Sama-sama kita dengar. Apa sifat Nabi SAW disebutkan dalam kitab Taurat. Jadi ada. Dan ini di antara yang ditutupi. Bukan semua orang tahu. Dan kalau kita tengok sekarang, memang dah tak wujud dah tuan-puan. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Kan dalam Al-Quran dengan lantang dan jelas Allah sebut, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka dah merubah kitab Taurat dan kitab Injil.
bukan macam mana sebenar diturunkan. Yuharrifunal kalima amma mawadhi'i. Mereka dah dicampur adukkan. Ada yang dibuang, ada yang baru dimasukkan ikut kepala mereka sendiri. Yang tak sesuai dengan mereka hapuskan, mereka padam. Ditukar dengan yang baru. Di antara yang disembunyikan dalam kitab Taurat dan kitab Injil adalah tentang akan dilahirkannya Nabi akhir zaman. Bahkan disebutkan sifat-sifat Nabi dekat situ, tuan-puan. Sifat-sifat Nabi dekat situ. Ini di antara yang disebutkan dalam kitab Taurat yang Abdullah bin Amr bin Al-As jumpa. Ni jumpa. Dah ini sebetulnya dah dihilangkan lah. Dah tak ada wujud dah. Kalau kita jumpa dalam kitab Taurat sekarang ni, memang tak akan jumpa dah, tuan-puan. Sebab dah apa? Dah dirubah. Dah ditukar. Tapi Abdullah bin Amr bin As ni dia jumpa. Macam mana sifat Nabi SAW disebutkan dalam kitab Taurat. Kan, dalam kitab Injil pun ada sebetulnya. Tetapi dah ditukar. Kalau sekarang ni kita nak tengok yang best sikit dia punya bahasan, Dr. Zakir Naik lah. Kan, dia boleh tengok kitab-kitab orang terdahulu. Kitab-kitab yang dikatakan kitab suci lah. Agama-agama yang lain. Oh, ternyata ada disebutkan tentang diri Nabi SAW di situ. Tapi kebanyakan dah dirubah lah, dah ditukar lah. Macam tu, tuan. Ini di antara yang dulu ada dalam kitab Taurat. Mungkin sekarang dah tak ada. Kita pun tak pandai nak baca kitab Taurat, kan. Tapi bila Abdullah bin Amr bin As ni ditanya, sebutkan kepada saya, kata Imam Atta' bin Yasar, tentang sifat Nabi dalam kitab Taurat. Maka disebutkan ni sifatnya. Terus, silakan. Ajal wallahi innahu lamausufun fit Taurati kasifatihi fil Quran. Ni. Kata Abdullah bin Amr bin As, ajalah boleh. Ni orang alim. Tanya macam ni, boleh kan? Senang kan? Orang alim. Dia cakap boleh. Apa yang disifatkan dalam Taurat, itu sebiji macam yang Allah sifatkan dalam Quran. Apa yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran tentang Nabi, macam tu juga ada dalam Taurat. Kan, bahkan dalam ayat Al-Quran, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Artinya memang detail disebutkan tentang diri Nabi SAW. Jadi ketika Abdullah bin Amr bin As ini ditanya, sebutkan tentang sifat baginda Nabi, ada tak disebutkan dalam kitab Taurat? Ajal boleh, ada. Senang orang alim ni. Baru-baru ni ada yang minta dekat saya. Minta maaf lah kalau yang minta ni tengah tengok live, ada hantar dekat staff. Senang je minta. Ustaz, ada. Tolong buatkan video solat duduk. Macam mana kita buatkan video solat duduk ni? Tengok dekat YouTube lah, makcik ke, pakcik ke. Yang nak tengok sekarang ni zaman mudah. Tak payahlah saya nak praktekkan solat duduk tu. Tengok dekat YouTube. Benda-benda yang macam tu tak payahlah nak minta dekat Ustaz Aslam tolong contohkan kan. Tengok dekat YouTube sendiri. Senang je. Ni saya pesan terus ni, teringat pula. Senang nak minta. Kita bukan ahli video nak buat banyak benda lain lagi yang kena buat. Jadi ibu ayah semua, benda-benda tu dah banyak dekat YouTube. Cari dekat Facebook pun orang ada buat contoh. Ni ada. Jangan risau. Tapi nak suruh saya solat duduk bagi contoh tu, memang tak sempat masa nak buat lah, tuan-puan. Tak sempat masa nak buat. Mohon maaf banyak-banyak. Jadi ini peringatan kepada yang lain-lain juga. Janganlah minta yang benda yang pelik-pelik. Rasa macam benda tu ada dekat YouTube lah, tuan-puan. Tengok dekat YouTube. Tak payahlah suruh Ustaz Hafiz tolong contohkan solat duduk je, kan. Kita nak kena rakam lagi, kita kena syuting lagi. Ya Allah, memang susah lah, tuan-puan. Okey, baik. Baik, apa tadi? Ni. Jadi Abdullah bin Amr bin As ditanya tentang sifat. Ajal boleh. Maka first sekali dia kata, apa yang disebutkan dalam Taurat sama seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Nabi. Tak ada beza pun. Iyalah. Sebab nabinya Nabi yang sama. Yang menyampaikan, yang bagi tahu pun Allah yang Maha Esa, samalah. Okey, tapi apa sahaja di antara yang disampaikan oleh Al-Imam oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Silakan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira
وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك متوكلا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا سما وأعينا عميا. Artinya, memang benar demi Allah sesungguhnya sifat beliau tertera di dalam kitab Taurat sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, serta menjadi benteng bagi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hamba-ku dan rasulku, namamu Mutawakkil, yakni ini yang jadi bahasan kita tuan-tuan. Dalam kitab Taurat, Abdullah bin Amr bin As kata, ada disebutkan samaituka, Allah Subhanahu wa taala berfirman ni, samaitukal mutawakkil. Aku namai engkau dengan nama Al-Mutawakkil. Ni. Kan, apa arti mutawakkil tu terus? Namamu Mutawakkil, yakni orang yang berserah diri. Ni. Jadi mutawakkil tu orang yang berserah diri. So, bahasan kita di malam hari ini ialah nama Nabi iaitu Al-Mutawakkil. Dalam Taurat disebutkan macam tu. Allah berfirman, aku namai engkau Al-Mutawakkil. Aku namai engkau Al-Mutawakkil. Tapi dalam bahasa Taurat lah tuan-puan, dalam bahasa kitab Taurat lah. Cuma diterjemahkan oleh Abdullah bin Amr bin As ke bahasa Arab. Maknanya macam tu lah. Allah berfirman, aku namai engkau Mutawakkil. Samaitukal Mutawakkil. Aku namai engkau dengan nama Al-Mutawakkil, yakni orang yang berserah. Baik. Nanti kita terang apa maksud orang yang bertawakal, orang yang berserah pada Allah. Terus. Tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar. Ni Nabi Muhammad dalam kitab Taurat disebutkan laisa bifadzin. Orangnya bukan orang yang keras. Wala ghalizin, dan bukan yang bersikap kasar. Dia tak keras, dia tak kasar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tegas tu ya. Bukan jenis orang yang kasar, cakap kasar kan. Perangai keras. Tak, tapi ada memang Nabi SAW tegas. Kita memang kena tegas juga tuan-puan. Dia lain tegas dengan kasar kan. Tegas berkasar tu lah. Tak. Orang yang tegas dia tak mesti berkasar. Contoh kan, Luqman tengah main, Yusuf tengah main. Luqman Yusuf dah cukup main, tidur. Contoh macam tu kan. Itu terus main. Luqman Yusuf dah cukup main, tidur sekarang. Kan? Itu kita tegas tu. Tak nak main, tidur sekarang. Kan kita tegas. Tapi bukan. Tidur sekarang. Yang tu itu kasar tuan-puan. Tu terkejut dah habis, tak mengantuk terus habis. Itu kasar. Yang kasar ataupun sampai apa? Kan. Dengan rotan ke contohnya, dengan hanger ke, yang tu kasar lah. Kita bertegas. Tapi bukan dengan cara yang kasar. Baik, Nabi Muhammad orangnya mana tadi? Laisa bifazzin, tidak keras, wala ghalizin, dan tidak kasar. Terus, wala sakhabin fil aswaq. Baginda Nabi SAW tidak menjerit dekat pasar. Tak suka menjerit. Tak menjerit lah dekat pasar. Walaupun baginda Nabi SAW dikatakan orang yang berniaga kan. Tapi tak ada macam kita dekat pasar pagi tu kan. Apa benda. Saya tak boleh nak contoh apa benda lah. Kan. Menjerit-jerit macam tu tak. Berniaga juga. Tapi tak adalah sampai menjerit-jerit macam tu. Kita pun pening nak dengar mana ni kan. Nak beli barang kat mana ni. Allahu Akbar. Tak. Itu perangai yang tak baik kalau macam tu. Tapi nak buat macam mana? Kalau tak macam tu orang tak tengok perniagaan dia. Nabi SAW tak. La sakhabin. Tak menjerit-jerit fil aswaq dekat pasar. Terus.
Allah tidak akan mewafatkannya sebelum meluruskan. Tadi tu ya. Wala yajizi sayyi'ata sayyi'at tu dah baca dah. Tak ada dia punya makna. Hah, tak ada. Tidak sampai dan tidak berhati kasar. Okey. Tidak berhati kasar. Ustaz tertinggal itu. Baik, saya baca Arabnya saja tuan-puan. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Ni. Wala yajzi, dan baginda dalam kitab Taurat disebutkan baginda ni tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Macam tu. Itu sifat Nabi SAW. Tak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kan? Saya pernah buat satu status kan. Kalau orang balas kebaikan dengan kebaikan, biasalah orang buat baik, kita balas baik. Kan? Orang buat baik, balas jahat, yang ni orang jahat. Kan? Tu. Orang balas jahat, kita balas. Orang buat jahat, kita balas jahat. Yang tu balas dendam. Biasalah macam tu. Macam orang buat baik, kita balas baik. Orang buat jahat, kita balas jahat. Itu memang sifat manusia. Dendam. Kan? Dia balas jahat balik. Orang buat baik, balas jahat. Yang ni memang penjahat lah. Kan? Memang orang zalim lah. Tapi yang sebenar-benar baik, apa yang diajarkan oleh Nabi, orang buat jahat, dibalas baik. Ni sifat Nabi SAW. Nabi tak balas kejahatan dengan kejahatan. Baik, seterusnya. Bahkan orang yang jahat dibalas dengan kebaikan. Walakin ya'fu wa yasfah. Nabi maafkan. Nabi SAW tak berdendam. Walaupun kadang kejahatan orang tu kita tak boleh nak lupa. Betul tak? Yang orang buat jahat dekat kita tu kita tak boleh nak lupa. Cuma kita boleh memaafkannya. Kita, ada saya tengok dekat Facebook jugalah. Dia kata, untuk apa kita nak lupakan kejahatan orang tu? Kita bukan disuruh melupakan kejahatan orang tu. Kita disuruh memaafkan. Bukan disuruh melupakan. Nabi ataupun agama Islam suruh kita untuk jadi pemaaf. Bukan jadi pelupa. Bukan jadi asyik lupa. Tak. Jangan lupa. Jangan lupakan dengan kejahatan dia. Tapi maafkanlah. Jadi kita dah, ada pengajaran. Okey, ni benda macam ni boleh jadi macam ni. Benda macam ni boleh jadi macam ni. Kita adalah pengajaran sebagai satu pengalaman. Bukan suruh lupa. Tapi maafkan. Maafkan tak apa, saya maaf. Saya rida. Tapi nak lupa memang taklah. Kan kita manusia. Ingat macam handphone kan boleh delete. Kan gambar yang tak elok delete. Gambar yang tak elok delete. Tak adalah. Otak kita bukan macam tu. Kalau macam tu kan. Habis semua. Kadang dengan isteri pun dah lupa nama siapa awak. Terdelete. Nama isteri pun dah lupa, dah terdelete kan. Tak, otak kita tak macam tu tuan-puan. Kan? Kita disuruh untuk memaafkan. Kita disuruh untuk jadi pemaaf, bukan jadi orang yang pelupa. Baik, seterusnya. Jadi di antara sifat Nabi itu, di antara sifat Nabi SAW yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Baru sambung lagi Ustaz. Terus. Allah tidak akan mewafatkannya sebelum meluruskan agama yang bengkok dengan melaluinya sehingga mereka mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah dan membuka hati-hati yang tertutup, telinga-telinga yang tuli serta mata-mata yang buta dengan melaluinya. Jadi Allah tidak akan mewafatkan baginda sehingga agama yang bengkok menjadi lurus. Maksudnya orang akan tahu agama ni, contoh Nasrani ke Yahudi ku tak betul. Adapun orang yang tetap nak ikut tu, itu dia memang tak betul. Kan, tapi orang akan tahu agama ni tak betul. Agama ni tak betul. Yang betul adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Artinya maksudnya dakwah Nabi dia akan tersebar ke seluruh alam. Walaupun kita akui bukan semua orang nak masuk Islam. Tetapi semua orang akan tahu agama Islam lah agama yang betul. Kan, ada agama Islam ni agama yang betul, yang tidak menyekutukan Allah, yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tak menyembah manusia, tak menyembah makhluk. Tapi mereka yang nak tetap pegang menyembah makhluk tu, itu serahkan pada Allah. Hidayah ada pada Allah. Kita sampai. Tapi Islam ni akan sampai. Ni Islam akan sampai. Jadi orang akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan sebab diutusnya baginda Nabi SAW. Baik tuan-puan. Apa yang selebihnya tu kita tak boleh nak terang banyak-banyak. Kita dah lewat dah masa. Allahu Akbar, dah pukul 10.38. Jadi dan mutawakkil ni, apa tadi mutawakkil? Orang yang betul-betul bertawakal pada Allah. Orang yang berserah pada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ni kena ingat ni bila sebut pasal tawakal, tawakal je lah. Kata kan, tawakal je lah. Macam dah pasrah, tak ada apa-apa usaha dah. Tak. Tawakal ni kita dah habis usaha dah. Lepas tu, serah pada Allah. Nak dapat macam mana pun, serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti pasrah tanpa ada apa-apa usaha. Macam kita bawa kereta kan. Kereta dah kunci, ataupun kita dah bawa kereta elok-elok dekat jalan raya kan, elok-elok baik-baik ikut apalah peraturan jalan raya semua. Lepas tu orang langgar kita, nak buat macam mana? Kita dah bawa elok-elok, tu serah pada Allah. Inilah ada hikmahnya lah ni. Inilah yang Allah takdirkan kan, bawa elok-elok dah tetap dilanggar juga, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah macam rumah kita dah kunci kan, kita dah jaga elok-elok, serah pada Allah. Macam unta di zaman Nabi SAW, ada salah seorang tanya jumpa Nabi, wahai Rasulullah, saya nak kena ikat ke unta ni? Dia kata, atau saya lepas dia, saya tawakal pada Allah. Kata Nabi, i'qilha, ikat unta engkau, wa tawakkal. Tawakal pada Allah. Artinya Nabi SAW nak beritahu orang yang sebenar-benar tawakal itu ada usaha. Ikat dulu unta tu. Dia kata, wahai Rasulullah, nak ikat ke tak unta ni, ke saya lepas, saya tawakal pada Allah. Kalau ada rezeki, adalah unta ni. Kalau tak ada rezeki, dia lari lah, hilang lah. Itu bukan tawakal namanya. Yang tu orang tak faham tawakal macam tu lah dia faham. Tawakal ni, dah kunci dah kereta, unta dah diikat, kemudian serahkan padamu ya Allah. Berserah padamu ya Allah. Berserah padamu ya Allah. Nak hilang, kalau tetap hilang, hilang lah. Memang dah ketentuan Allah. Tapi insya-Allah orang yang betul-betul bertawakal ni Allah akan jaga. Ni tawakal ni ajaib perempuan. Benda-benda yang tak dijangka tu, kalau ikutkan orang macam ni dah macam ni, tapi elok pula dia ni kan. Tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah pada Allah. Ni. Baik, ibu-ibu ayah-ayah, kita tak boleh nak bahas panjang-panjang sebab kita masa dah lewat. Ada 5 minit lagi kita nak sama-sama salawat insya-Allah.